Mereka memberi kuasa kepada nazir, imam dan ahli jawatan kuasa masjid untuk menjaga rumah Allah dan kemuliaan masjid. Maka gunalah kuasa ini dengan sebaik-baiknya. Jikalau ada di antara nazir, imam atau ahli jawatan kuasa masjid yang hendak aktif berpolitik di masjid, mereka citakan supaya berhenti daripada menjadi nazir, imam dan ahli jawatan kuasa masjid dan serah tanggungjawab tersebut kepada orang lain. Mereka tidak beragak-agak untuk menitahkan kepada Jabatan Agama Islam Selangor JAIS supaya menamatkan perkhidmatan nazir, imam dan ahli jawatan masjid yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kes Masjid Anur Kampung Melayu Subang ini, mereka mahu supaya Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menyiasat perkara ini dengan terperinci dan sekiranya didapati ada bukti yang ahli jawatan kuasa masjid ini melanggar peraturan yang sedia ada, tidaklah tindakan selanjutnya hendaklah diambil terhadap mereka selepas bulan Ramadan. Sebab ini bukan soal yang main-main. Saya takut timbul satu budaya orang tidak mempedulikan masjid lagi. Orang kata rasa tak heran macam hari ini tak pergi semayang pun dah rasa biasa. Sedangkan sebagai orang Islam, solat ni tiang agama. Apa-apa solat, baiklah macam mana pun kamu hidup di dunia ni, kalau kamu tak dirikan solat, segala amalan kamu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya merayu, mengambil kesempatan di sini kepada mereka yang berwajib untuk sampaikan kepada mereka yang ada kuasa untuk menyemak kembali keputusan menghadkan, menyemakkan kembali untuk menghalang aktiviti-aktiviti masjid ini daripada terhalang. Sebab kita bimbang akan melahirkan generasi yang jauh daripada agama. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Mero. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Speaker. Saya mohon maaf dulu tadi tertinggal bagi butiran program 517000 dakwah muka surat 110 berkaitan dengan isu tauliah di bawah dakwah ni. Kalau kita lihat hari ini tak sepanjang sebelum PKP, hari ini tak adalah kebanyakan penceramah-penceramah di masjid-masjid di negeri Selangor ni adalah mereka yang tidak bertauliah. Dan antara faktornya dari segi penguatkuasaannya, pemantauannya itu amat kurang daripada pihak jabatan sendiri, dan betul-betul kita mengharapkan laporan daripada awam untuk kita mengenal pasti penceramah-penceramah tersebut, yang mana bagi saya yang lebih malang apabila penceramah-penceramah atau asatizah yang mengajar di kuliah ini menjadikan masjid dan surau ini sebagai platform untuk berpolitik. Kalau kita melihat kepada titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri tidak membenarkan masjid, surau dijadikan pentas untuk politik. Tapi satu perkara yang amat menghairankan, kita lihat pada ketika ini khususnya adun-adun yang mempunyai tauliah. Di dalam dewan ini yang mulia ini sendiri ada, saya dipahamkan ada 3 orang wakil rakyat yang ada tauliah, termasuk saya sendiri. Tapi kita sendiri tak boleh nak mengajar di masjid. Sombong amat. Tetapi menuduh pihak kerajaan pula yang berpolitik di masjid. Ini bagi saya satu perkara yang tidak tepat, dan saya terpaksa menyuarakan perkara ini dalam dewan sebab saya bimbang. Saya tak ada peluang nak sampaikan maklumat ni ke istana. Saya tak ada peluang, tak ada ruang untuk sampaikan ke MAIS. Jadi saya sampaikan dalam dewan ni supaya pihak-pihak yang berkenaan boleh sampaikan maklumat yang tepat. Apa yang berlaku di bawah sebenarnya? Apa yang berlaku? Kalau di masjid tu, untuk makluman yang berhormat sekalian, yang menentukan siapa yang boleh berceramah atau tak adalah siapa yang pegang biro dakwah dalam jawatan kuasa. Mantap. Jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau. Itu yang akan kontrol siapa yang boleh dijemput atau siapa yang tak boleh dijemput. Yang lebih yang saya menghairankan ni, saya minta kepastian. Lepas ni saya dengar-dengar kuliah melalui online pun perlu ada tauliah. Itu lagi pening. Kalau saya mengajar kat Putrajaya, adakah saya, sebab kalau tak ada tauliah saya akan kena tinggalkan. Sebab yang mendengarnya rakyat Selangor. Jadi perkara ni pun satu perkara yang saya rasa agak pelik. Sedangkan perkara yang menjadi asas yang perlu kita selesaikan dulu, kita tak selesaikan. Macam mana saya bangkitkan dalam perbahasan yang lepas. Contoh fungsi masjid dan sebagainya hari ini. Minta maaf walaupun yang berhormat
Sungai Kandis telah menerangkan sebelum buat keputusan tentang SOP masjid dan sebagainya telah dibincangkan dengan Jabatan Mufti, dibincangkan dengan pejabat agama, Jabatan Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Tapi saya mewakili suara rakyat yang kami ni nak ke masjid sebenarnya. Dan saya yakin orang yang ke masjid ni orang-orang yang akan patuh kepada SOP, yang akan ikut kepada SOP. Dan soal petugas tak timbul masalah. Sebab sebagai orang Islam, saya cukup yakin rumah Allah ni ada keberkatan dan kesuciannya yang kita kena jaga. Kalau lebih malam, minta maaf kalau saya sebut yang berpendidikan agama sendiri tidak faham tentang perkara ini, saya tak tahu apa keyakinan daripada agama Allah Ta'ala ini. Sebab ini bukan soal yang main-main. Saya takut timbul satu budaya orang tidak mempedulikan masjid lagi. Orang kata, rasa tak heran macam hari ini tak pergi semayang pun dah rasa biasa. Sedangkan sebagai orang Islam, solat ni tiang agama. Apa-apa solat, baiklah macam mana pun kamu hidup di dunia ni, kalau kamu tak dirikan solat, segala amalan kamu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya merayu, mengambil kesempatan di sini kepada mereka yang berwajib untuk sampaikan kepada mereka yang ada kuasa untuk menyemak kembali keputusan menghadkan, menyemakkan kembali untuk menghalang aktiviti-aktiviti masjid ini daripada terhalang. Sebab kita bimbang akan melahirkan generasi yang jauh daripada agama. Okay. Hari ini dah lah nak dengar kuliah pun susah. Kalau betul pula lepas kuliah pun melalui online pun terpaksa kena ada tauliah juga. Lagi satu masalah. Dan apabila kita sebagai wakil rakyat sendiri pun tidak ada ruang dan peluang untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala yang suci ini, juga satu masalah yang besar akan datang. Dan saya mengharapkan kalau antara permasalahan tadi berkaitan dengan tauliah tadi disebabkan atas sebab kekurangan kaki tangan dan sebagainya untuk memantau, mungkin boleh ditambahkan bajet ataupun pengkhususan untuk melantik pegawai yang boleh memantau penceramah-penceramah ni, ustaz-ustaz ini, daripada menyebarkan maklumat yang tidak tepat dan menyesatkan dan memecahkan masyarakat keseluruhannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha.